أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan dan anayahnya dapat sama kita berkumpul pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati kita semua hendaknya insya-Allah. Amin 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 wa ta'ala. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi kita sambung pengajian kita kitab Sa'adatul Mutanabbih fil Mauti wa ma yata'alliqu bihi. Pada muka surat yang ke-18 yang kemudian ke bawah. Surat yang ke-18 dan yang ke bawah. Dengan yang bawah. Wa qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin amin ya rabbal alamin. Maka telah berkata musannif al-faslu sadisu fi annahu yanbaghi lil muhtadiri an yuksiru min yahsini al-dhanni billahi ta'ala ma'al khawfi min iqabihi. Yakni artinya bermula fasal yang ke-6. Kita masuk fasal yang ke-6 pada menyatakan bahawasanya segia bagi muhtadar bahawa membanyak ia daripada sini tulis meyalakkan, yakni menggalakkan. Jadi bahasa dia meyalakkan, jadi menggalakkan zon dengan Allah Ta'ala serta takut daripadanya. Jadi fasal ni ialah fasal ketika kita hendak dah sampai dah dekat saratul maut. Nak mati dah. Ni untuk orang yang dah hampir nak dekat mati dah. Sebagai contoh, apa ada dalam tanda yang kita baca sebelum ni, tengok dia pun dah tak lama dah, rasa sakit dan sebagainya, dah nak dekat dah. Untuk orang sakit ni, yang mana sakit itu hampir nak dekat khusus. Maka ketahui olehmu bahawasanya sedia bagi seorang yang di dalam sakaratul maut bahawa membaikkan zonnya dengan Allah Ta'ala dan membanyakkan harap akan rahmatnya. Dan jikalau adalah pada ketika sihatnya itu dituntutikan bertimbang harap dengan takut, bahkan dituntuti
banyak cenderung kepada takut sekalipun kerana elok zon dan harap akan rahmat Tuhannya yang karim. Jadi di antara salah satu amalan orang yang dekat mati itu ialah salah satunya bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja sebab itulah sahabat maut, dia bersangka baik. Yang kedua, dia kena ada apa? Rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, dia kena ada harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pegang tiga ni, iaitu sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang ketiga berharap. Jadi seperti mana dalam hadis qudsi, kalau kita nak tahu Allah Ta'ala itu macam mana keadaannya kepada kita, sekali dia dengan kita ni macam mana, elok ke dengan kita, tak elok ke dengan kita. Maka dalam hadis qudsi, yakni makna daripada Allah Ta'ala, lafaz daripada Nabi, ana abdi bizani, aku adalah sangkaan hamba-Ku. Jadi kalau kita sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala itu kepada kita. Walaupun kita kena timpa musibah, walaupun kita dalam keadaan kena ujian dan sebagainya, tetap juga kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala itu pun sama juga kepada kita. Tetapi kita sangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala itu buruk kepada kita. Jadi dalam hadis ini menyatakan bahawasanya Allah Ta'ala itu bagaimana sangkaan hamba. Waktu ni Allah Ta'ala ni, apa dia tak sayang aku ke, tak suka aku ke, nak bagi aku ujian macam-macam. Jadi kita kena ingat bahawasanya apa saja kita bersangka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, begitu juga Allah Ta'ala itu tak ada itu sakit. Ini amalanlah kepada mereka nak sebab dah nak dekat. Yang kedua ialah takut. Apabila seseorang itu ada takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan itu jugalah Allah Subhanahu Wa Taala mensejahterakan orang itu daripada ketakutan itu. Jadi takut ni kalau kita tengok dalam Al-Quran, khairuz zadi taqwa. Jadi sebaik-baik bekalan ialah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ertikan dalam bahasa kita ni, takwa ni takut. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah erti takut itu? Apakah erti takwa itu? Yakni melakukan apa yang disuruh, tinggal yang dilarang. Yakni yang disuruh termasuk benda-benda sunat, yang menegah yang larang itu termasuk daripada benda-benda yang makruh. Bukan setakat alam saja, makruh pun kita perlu tinggalkan. Takut kita takut. Lepas tu pula yang ketiga, harap. Apabila kita waktu sakit itu kita berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala itu memberi harapan dengan apa yang kita harap. Maka seseorang itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, al-fajiru, orang-orang yang yang jahat, yang tak pernah buat baik langsung. Ar-raji, tetapi orang ni selalu mengharap min rahmatillahi ta'ala, daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aqrabu ila Allah Ta'ala, maka orang ni dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada segi rahmat. Jadi seseorang itu, termasuk kita lah, apabila di samping kita ni nak sampai ke maut, maka kita kena ada satu benda mengharapkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Harapan, kita minta harapan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu apa dia? Salah satunya supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tidak menyiksa kita dalam kubur. Itu harapan kita waktu kita sakit. Dan benda amalan ini bukannya khusus untuk sakit, tetapi lebih-lebih lagi waktu kita ada sekarang ni. Apa saja kita buat, apa saja kita lakukan, pastilah ada tiga benda ni. Apabila kita melakukan tiga benda ni, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkati hidup kita. Sebab kita sentiasa
sangka baik, kita sentiasa takut akan Allah, dan kita sentiasa akan apa dia? Memohon harapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sahaja segala harapan. Lebih-lebih lagi, apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak akan menyeksa kita dalam itulah yang terlebih berpatutan dengan maqam hamba yang doa. Adalah kita ni yang doa ni, yang hina ni, yang selalu banyak buat dosa ni, patutlah lebih-lebih lagi lah kita apa? Mengharap kepadanya, takut kepadanya, sangka baik kepadanya. Dan dengan halnya pada ketika itu, dan telah diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila yang tiga tadi itu, jadi musannif ni, pengarang kitab ni datangkan tadi. Sebab apa kita perlu apa? Kita perlu ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa kita apa? Kena sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab apa kita perlu apa? Berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sini menyatakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya bersabda ia, yakni bersabda Nabi dahulu daripada wafatnya dengan 3 hari. Sebelum Nabi nak wafat tu, Nabi ada beritahu. Waktu itu apa? Nabi dah sakit dah, di mana sakit itu sehingga membawa kepada kematian. Sebelum tu apa? Dia dah bersabda, bagi tahu dah. Apa dia? La yamutunna ahadun, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu az-zanni billahi. Artinya, jangan mati seorang kamu melainkan pada hal baik zon ia dengan Allah. Jadi bukannya nak kata apa, jangan kamu mati, kita mati. Berarti apa? Janganlah kamu mati melainkan keadaan kamu itu ialah sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan hadis inilah yang menguatkan bahawasanya apabila seorang itu nak dekat dengan sakratul maut, bergelumang ataupun melawan sakit ketika itu, maka janganlah terlepas seorang itu ataupun janganlah sebelum dia mati itu melainkan dia sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja waktu itu bila dia sakit dan sebagainya, tetap juga kita sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu menjadikan sesuatu itu apa dia? La ambil, tidak akan sia-sia. Pastinya ada manfaat walaupun dibagi ujian kepada kita. Dan kita tengok sebelum ni bahawasanya setiap yang sakit itu, setiap apa yang kita rasa sakit itu ialah kafarah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kafarah itu ialah sebagai penembus dosa kita apabila kita mati. Sehingga dalam menyatakan dalam hadis qudsi, sehingga setimbang dimasuk. Nak bagi kami kat dunia ni segala dosa-dosa kita, iaitu dengan Allah Ta'ala itu memberi kita sakit. Jadi dekat sini bahawasanya Nabi pesan kepada kita supaya apa? Supaya sebelum nak mati itu tidak lain tidak bukan ialah kena sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duk buat amal, kita duk datang masjid dan sebagainya, tiba-tiba nak dekat mati itu sakit. Sakit itu, sakit ini dan sebagainya. Padahal kita ni hari-hari duduk datang masjid. Adakah Allah Ta'ala itu tidak sayangkan kita? Jangan begitu. Sebab apa Allah Ta'ala jadikan sesuatu itu ada manfaatnya. Termasuklah Allah Ta'ala bagi ujian kepada kita. Untuk apa? Untuk nak menebus segala kesalahan kita di muka bumi ini. Sebab kita hidup ni nak bagi kami dosa. Jadi sebagai diri kita ni ialah apa dia? Sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dari pesan kepada kita. Kemudian dan diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ia atas satu orang muda, padahal ia di dalam sakaratul maut. Pada satu ketika itu Nabi apa?
Nabi pergilah ziarah seorang muda ni. Waktu tu apa? Dia nak dekat Sidratul Maut. Hampir-hampir nak mati dah. Maka sabdanya, betapa engkau dapatkan dirimu. Jadi apa? Kamu ni rasa sakit macam mana ni? Maksudlah gitulah. Maka sembahnya. Lepas tu pula yang pemuda tadi bagi tahu. Maka sembahnya perhamba, harapkan Allah ya Rasulullah. Kamu ni sekarang ni keadaan macam mana? Rasa sakit dan sebagainya. Sebab pada Sidratul Maut. Jadi pemuda tadi itu dia cakap apa? Dia kata, aku mengharap kepada Allah ya Rasulullah. Waktu sudah tengah sakit lah. Tak ada apa dah. Aku memohon harapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu sakit tu dah tak ada apa dah nak buat. Tak ada nak fikir apa dah. Melainkan dia itu mengharap daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia juga Rasulullah. Dan perhamba takutkan segala dosa perhamba. Lepas tu yang kedua ialah dia takut sangat apa dia dengan dosa yang dia lakukan. Dia takut sangat ialah sebelum ini dia buat macam-macam dan sebagainya, banyaknya dosa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itu dia takut. Dia takut sangat dosa dia. Kemudian maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi apa? Nabi dengar dia kata tu benda tadi, yakni yang pertama dia mengharap waktu sakit tu, dia mengharap sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua dia takut sangat dengan dosa-dosa dia buat. Daripada dia kecil, daripada dia muda alim balik, pada ketika itu banyak sangat dosa-dosa. Takut-takut dah doa, takut dah dosa dia itu dia tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu tu takut dah. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya tiada berhimpun keduanya. Artinya harap dan takut di dalam hati orang mukmin. Pada umpama ini tempat, melainkan memberi akan dia Allah barang yang harap dan disejahterakan dia daripada barang yang ia takut. Maksudnya apa? Maksudnya pada ketika dia Sidratul Maut itu, dia mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia merasa takut dengan segala dosa-dosa yang dilakukan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa dia? Maknanya apabila yang ditakut itu ialah Allah Ta'ala mensejahterakan dia. Dengan apa yang ditakut itu, maka Allah terima apa yang ditakut itu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mensejahterakan dia. Bermaksud apa? Allah Ta'ala tidak mengambil salahkan dia. Yang kedua ialah berharap. Maka seorang itu berharap pada ketika Sidratul Maut itu, maka Allah Ta'ala memberi apa? Memberi harapan kepadanya, ialah dengan apa yang diharap. Jadi dua benda itu tidak dihimpunkan, melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu memakbulkan dua benda tadi. Jadi harapan dengan takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala memberi apa yang diharap itu. Dan yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghilangkan takut itu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa dia? Tidak mengambil salahkan. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kelebihan dia. Apabila saat Sidratul Maut tu, pasti ada benda ni. Tiga benda ni, jangan lagi. Jadi macam mana nak sampai apabila kita sakit supaya kita boleh kekalkan tiga amalan itu tadi? Maka daripada sekarang lah kita perlu apa? Sentiasa kita melakukan. Sentiasa apa? Kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada setiap waktu. Dalam yang masa yang sama juga, kita takutkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala segala perbuatan kita. Apabila kita rasa takut tu, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang ketiga tadi ialah apa dia? Harapan. Harapan kita apa? Supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu
tidak menyeksa kita apabila kita mati, dan memudahkan urusan kita. Apa sajalah segala harapan kita. Tapi kalau orang yang dekat sakratul maut itu, ialah harapannya supaya apa? Supaya rupanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan seksa kita apabila kita meninggal. Itu saja harapan paling besar. Dan ditempatkan daripada tempat-tempat orang yang soleh. Itu satu harapan. Maka kalau kita ada benda itu, kita mengamalkan benda itu, dan kita apabila sakratul maut nak dekat mati itu, kita mengamalkan benda tadi itu, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memakbulkan. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin janji. Kemudian dan berkata ulama, ni kata ulama berkenaan dengan hadis tadi ya, radhiyallahu anhum, dan suruh elok zon dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni apa? Yakni elok sangkaan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kata ulama. Itu bahawasanya zon ia, yakni bersangka ia bahawasanya Allah Ta'ala memberi rahmat akan dia dan melampaui daripadanya. Ni kita sangka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sangka apa? Terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya apa? Allah Ta'ala ni nak beri rahmat kepada aku, dan melampaui daripadanya, yakni tidak mengambil kesalahan dan mengampuni ia baginya sekalian dosa, dan bahawasanya demikian itu atas Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab yang buat benda-benda itu ialah apa dia? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama dengan hadis tadi. Apabila kita sangka Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu baik, maka baiklah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita. Kalau kita sangka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala buruk, buruklah kepada kita. Maka kalau kita bersangka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala itu mengampuni kita, Allah Ta'ala itu memberi rahmat kepada kita, dan Allah Ta'ala itu apa dia? Melampaui, yakni tidak mengambil salah daripada dosa-dosa kita. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu apa dia? Akan laksanakan apa yang kita sangka. Jadi benda itulah apa dia? Di antara amalan-amalan Allah. Ini berdasarkan daripada apa dia? Daripada hadis dan qaul ulama. Nas'alullah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala apa dia? Memudahkan segala apa urusan itu. Inna yaj'al lana mimman ahsana dhanni bihi wa yaghfir lana dhunub wa yastaghfir lana al-'uyuba, amin amin rabbal alamin. Jadi kat sini musannif atau pengarang kitab ni dia apa? Dia mintalah sama-sama apa dia? Kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu mengampunkan segala dosa kita, wa yastirulana, dan menutup segala apa dia? Aib-aib kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampuni kita, dan apa dia? Menutup segala aib kita, bagi mereka yang sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian al-faslu sabi'u fi sinni talqini muhtadiri kalimatan al-tauhidi wa fi fadliha. Bermula fasal yang ketujuh. Jadi ni pasal yang ketujuh pada sunat mengajarkan muqtada, yakni orang yang hampir tadi itu, yang hampir nak mati itu, akan kalimah tauhid, dan pada menyatakan kelebihannya.
Maka sunat bagi orang yang hadir akan mereka yang hampir mati itu bahawa mengajar dia akan la ilaha illallah. Ini di antara perkara-perkara sunat. Apabila orang yang nak dekat mati itu, dekat sebelum maut tu, disunatkan kita talqin la ilaha illallah. Jadi orang tanya, kenapa tak sebut tu Muhammadur Rasulullah? Kalau nak sebut sebut habislah. Kenapa dia sunat la ilaha illallah? Kalau orang nak ambil mati, suruh ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi memadailah kata ulama bahawasanya kalau mereka itu mengata la ilaha illallah, itu memadai mereka itu. Satu. Lepas yang kedua, bagaimanakah kalau mereka itu mati tak sempat mengucap la ilaha illallah? Itu soalan yang besar. Adakah dia terus apa? Terus kena seksa? Akhirul kalamina qala la ilaha illallah. Doa apa? Doa kalau akhiran kita ni ialah kata apa? La ilaha illallah. Tapi macam mana akhir mereka itu tidak mengata la ilaha illallah? Satu, adakah dia kena seksa? Yang kedua, adakah dia mati dalam Islam? Jadi itu soalan kita. Bagaimanakah kita tengok orang tu baik, tapi mati dia bukan apa? Husnul khatimah. Tengok orang ni jadi apa? Contoh dia jadi apa? Jadi imam. 40 tahun jadi imam, tapi mati berlanggar aksiden. Adakah dia mati ni? Imam ni tengok hari-hari tu apa? Dia jadi imam, 40 tahun jadi imam, tak bisa. Tiba-tiba mati dia aksiden. Tak ada sempat kata la ilaha illallah. Contoh, adakah dia mati itu tidak apa? Husnul khatimah? Apakah pengertian yang dinyatakan husnul khatimah? Itu banyak persoalan. Jadi kita tengok satu persatu. Yang pertamanya, mengapakah dikatakan sunat apa? Sebut la ilaha illallah. Kenapa tak habis saja? Adakah kita sebut tak habis dan sebagainya? Maka di sini kata ulama, memadailah mereka itu mengatakan la ilaha illallah. Kerana itu termasuk sekali. Satu. Yang kedua, orang nak mati dah tak sempat apalah. Kalau boleh kata la ilaha illallah tu, itu pun kadang-kadang muncul lah. Waktu sakit tu kadang-kadang tak boleh nak cakap pun tak boleh. Tetapi di sini menyatakan sunat. Siapa-siapa yang ziarah mengatakan apa? Waktu nak tengok jenazah tu, disunatkan kata la ilaha illallah. Kita jangan paksa. Disunatkan untuk kita talqin. Dia boleh sebut tak boleh sebut, tu bahagian dia. Tapi disunatkan apabila kita ziarah dan tengok tu, kita mengajarkan dia la ilaha illallah. Yang tu. Tak perlulah kita nak ajak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Takut dia pun tak sempat nak tu. Itu satu. Jadi kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Artinya barang siapa adalah akhir tuturannya la ilaha illallah, nescaya masuk ia akan syurga. Ambil sini. Jadi sini satu hadis menyatakan siapa yang akhir al-hayat ialah sebelum mati itu, dia kata apa? La ilaha illallah dakhala jannah. Jadi macam mana kalau orang tak kata? Persoalan dia, adakah dia masuk neraka? Sekarang dia tidur tu mati. Dia tak sempat apa kata la ilaha illallah. Adakah dia tidak masuk syurga? Itu persoalan. Sedangkan kalau orang baca hadis ni betul-betul nazar dia, ni Pak Mat tu tak, itu dia mati tak sempat la ilaha illallah, dia tak masuk syurga. Kerana Nabi kata siapa sebut la ilaha illallah masuk syurga. Jadi dekat sini tiap-tiap
hadis, tiap-tiap Al-Quran itu apa dia? Kita kena tengok, kita kena apa? Kita kena perhati betul dan kita kena mengaji. Seperti contoh Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah namimun, tidak akan masuk syurga itu apa dia? Orang yang mengandung domba. Padahal setiap orang mengucap dua kalimah syahadah itu masuk syurga. Adakah menyalahi apa dia? Dengan hadis Nabi. Kita dengar siapa mengucap dua kalimah syahadah, walau semana macam mana pun dia tetap juga akan masuk syurga. Tapi hadis ini mengatakan tidak akan masuk syurga. Jadi tidak akan masuk syurga dengan orang yang berawan. Jadi dekat sini menyatakan bahawasanya ini dia ayat yang umum. Bukan berartilah orang yang tak sebut la ilaha illallah tu apa dia? Tidak akan masuk syurga. Jadi yang tu kita kena faham. Orang tu buat amal, tapi bila mati dalam tidur. Tak sempat baca la ilaha illallah. Kita tak boleh kata dia ni tak masuk syurga. Jangan kata begitu. Sebab itulah orang mati itu, contoh, orang yang baik dan sebagainya, tetapi mati accident. Contoh. Kalau kita pelajari yang lepas, bahawasanya kalau dia mati dari mana pun, dia seksa dekat atas dunia itu ialah kafarah. Itu kita kena faham. Bukannya Allah SWT itu apa dia? Nak bagi dia tu teruk dan sebagainya. Kerana apa? Kerana apabila dekat dunia ni dia dah teruk, mati dalam keadaan macam mana pun, sakit. Kadang-kadang sakit itu sampai 20 tahun. Dia ni orang baik dan sebagainya. Payahlah sakit hati orang dan sebagainya. Tetapi dia menahan kesakitan itu sehingga 20 tahun. Sebagai contoh, lama sakit. Sakit apa? Kucing manis, sakit pinggang. Dia rasa sejak minggu, tak sampai 10 tahun dah. Adakah Allah SWT itu apa? Tidak sayangkan dia dan sebagainya. Jadi kita kena mengetahui bahawasanya tiap-tiap benda itu Allah Ta'ala jadikan, Allah Ta'ala berikan ada hikmah. Jadi janganlah kita mencela orang yang mati itu tidak mengucap dua kalimah syahadah, bermaksud dia tidak masuk syurga. Jadi kita kena janganlah faham hadis itu seperti itu. Itu yang afdal. Afdalnya ialah kalau mati itu sempat apa? Berkata ataupun bertutur dengan la ilaha illallah. Artinya serta segala mereka yang dapat kemenangan, dan jikalau tiada maka tiap-tiap Muslim, dan jikalau